Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita teruskan sambungan pengajian kita surah 280 bab ketiga, surah yang kedua, surah Al-Isra. Coba. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك
wallahi laqad uhtubista hatta khiftu alayka fayaqulu ay akhi inni hubistu ba'daka mahbisan fazi'an karihan wama wasaltu ilayka hatta sala minni al-'araq ma law waradahu alf ba'ir kulluha akilatu hamdin la sadarat anhu rawa'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltaqa mu'minani ala babil jannah. Ada dua orang mukmin yang akan bertemu di pintu syurga. Mukminun ghaniyun wa mukminun faqir. Seorang mukmin yang kaya pada hari akhirat kelak. Wa mukminun faqir, dan seorang lagi mukmin yang miskin. Kana fid dunya. Dua-dua ni bersahabat di dunia. Fa udkhilal faqirul jannah. Setelah daripada dia mati di dunia, maka melalui alam barzakh, kemudian ditiup sangkakala berlaku hari kiamat, ditiup pula sangkakala kedua berlaku manusia untuk dibangkitkan semula, kumpul di hari yaumul mahsyar. Maka manusia-manusia akan berhadapan dengan titian sirat dan pelbagai lagi, dan akhirnya akan dimasukkan syurga ataupun ke dalam neraka. Maka dua orang mukmin ni mereka bersahabat di dunia, dan hadis sahih ini, dan kemudian mereka seorang kaya dan seorang miskin. Yang miskin ni mula-mula lagi masuk syurga. Nah, maka fa'udkhilal faqirul jannah, setelah daripada seorang kawan yang fakir tadi, yang miskin di dunia dahulu, dia masuk syurga dulu. Wa hubisal ghani ma sya'allahu an yuhbas. Maka orang yang mukmin, yang seorang mukmin yang kaya tadi ni, dia lambat masuk syurga. Nah, dia lambat masuk syurga, dia tertahan. Summa udkhilal jannah, tidak lama selepas itu dia pun masuk ke dalam syurga. Falaqiyahul faqir, lalu mereka berdua bertemu di dalam syurga. Faham tuan-tuan setakat ni? Fayaqulu ay akhi madza habasak. Kata seorang mukmin yang fakir tadi, dia kata, mana kamu pergi ni? Mana kamu pergi tadi? Nah, wallahi laqad uhtubista hatta khiftu alaik. Aku duduk dalam syurga, duduk tunggu kamu ni, sehingga kan rasa takut apa-apa terjadi kepada kamu. Nah, bahasa macam tu. Fayaqulu ay akhi inni hubistu ba'daka mahbisan. Kata seorang mukmin yang kaya tadi di atas dunia, setelah dia masuk ke dalam syurga, lalu sahabat yang fakir ini tanya dia, mana kamu pergi? Kenapa kamu tertahan? Kata mukmin yang kaya tadi, aku ni tertahan ba'daka mahbisan. Sangkut ni sangat fazi'an karihan. Yang mana sangkut ni fazi', wuduh orang cakap, macam mana bahasa dia? Karihan, yang sangat-sangat cemas waktu tu. Wa ma wasaltu ilaika hatta sala minni al-'araq. Sehingga kan setelah aku duk ingatkan sebelum ni, lepas dah semua ni akan dimasukkan ke syurga, kita sama-sama ibadah secara ikhlas di atas muka bumi Allah Ta'ala dahulu. Maka setelah step by step terakhir ni, maka sampai di tahap macam ni, aku rasa macam sangat-sangat takut, fazi'an karihan. Sehingga kan sewaktu soalan yang terakhir ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada aku, peluh ni bercerau. Orang Kedah panggil, orang Kelantan panggil peluh pelah. Peluh ni sangat-sangat keluar cukup banyak. Ma law waradahu alf ba'ir. Kata mukmin yang kaya tadi, sehingga kan peluh aku tadi ni keluar sampai kalau alf ba'ir, 100,000 ekor lembu yang duduk di kawasan tempat aku tadi tu, kulluha akilatu hamdin la sadarat anhu rawa'an. Nescaya lembu tersebut lemah dengan peluh aku, mati kelemasan. Allahu akbar. Ni hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas, bahwasanya apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada hadis yang pertama ini, harta dan
milik kita semua ni sekarang ni, yang sementara ini, kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita ada. Dan yang kedua, kita hidup dengan cara yang sederhana. Sebab itu Islam mengajarkan kepada kita qanaah, sifat qanaah, rasa cukup, rasa tidak terlalu terburu-buru kepada nikmat dunia. Kenapa? Kerana banyak lagi hadis Nabi SAW pesan bahawasanya setiap harta yang kita punyai di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, pastikan harta yang kita ada selama ni tuan-tuan adalah harta yang baik, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Dan yang terakhir, cerita amalan hisab ini adalah benar, bukan cerita rekaan dongeng semata. Yang mana kita sam'iyat, didengar dengan telinga sahaja, dan kita beriman, benar ataupun tidak, kita jumpa nanti. Kita akan lalui perkara ni. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang kedua, boleh hadis kedua tuan-tuan? Sebab lama tak berjumpa ni, rasa nak baca dua hadis. Baik, an Nuqadah al-Asadi qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yastamnihuhu naqata faraddahu thumma ba'asani ila rajulin akhar فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقاده فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها؟ قال وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فدرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Bahawanya seorang sahabat Nabi SAW, namanya Nuqadah al-Asadi, satu hari dia telah disuruh oleh Nabi SAW untuk pergi minta kepada dua orang yang kaya ni, minta seekor unta. Dan syarah hadis ini mengatakan unta ni ada yang zakat, dan ada satu lagi Nabi SAW saja-saja nak pergi minta. Maka Nuqadah tadi pergi tuan-tuan, istamnihuna qata faraddah. Bila sampai kepada orang yang pertama, Nuqadah jumpa dengan orang yang pertama, dia kata, wahai sahabat Nabi SAW, hantar aku kepada engkau nak minta seekor unta, nak rasa susu tersebut. Faraddahu, maka lelaki tadi pun dia tolak. Dia kata tak boleh. Dia kata macam tu. Dia tolak tu siapa? Dia tolak tu permintaan Nabi SAW. Kalau dia tolak permintaan sahabat yang lain tak apa, tetapi dia tolak itu permintaan Nabi SAW. Summa ba'asani ila rajulin akhar. Maka Nuqadah balik semula jumpa Nabi SAW. Nuqadah pun kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tadi yang kau suruh aku pergi jumpa dia tu, dia tak bagi. Maka Nabi SAW kata, pergi kepada lelaki yang kedua ni. Fa'arsala ilaihi binaqatin falamma absaraha Rasulullah SAW. Nuqadah pun pergi kepada lelaki kedua. Dua-dua orang kaya. Fa'arsala ilaihi binaqah. Maka sampai di tempat orang kaya yang nombor dua ni, dia pun kata, ya wahai sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW minta seekor unta nak rasa susu dia. Lalu orang lelaki kedua ni tak cakap banyak, bagi terus kepada Nuqadah. Nuqadah pun tarik bawa pergi ke tempat Rasulullah SAW. Mana kata apa, dia meraihkan Rasulullah SAW. Falamma absaraha, lalu unta itu ditarik sehingga sampai ke tempat Nabi. Daripada jauh Nabi nampak, lalu Nabi pun berdoa kepada lelaki yang memberikan unta tersebut. Allahumma barik fiha, ya Allah berkatilah unta tersebut, wa fi man ba'asa biha, dan berkatilah orang yang memberikan unta tersebut. Dalam pada Nuqadah duk tarik itu tuan-tuan, Nuqadah dengar doa Nabi. Fakultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nuqadah kata kepada Rasul, ya Rasulullah, aku dah lah tarik unta ni. Wa fi man jaa biha, takkan doa kepada aku pun tak ada. Sahabat ni tuan-tuan, dia ni selalu mencari ruang yang kosong nak doa daripada Nabi. Kau doakan kepada unta tadi tak? Tuan unta pun kau doakan. Tetapi wa fi man jaa biha, aku yang tarik unta ni kau tak doakan ya Rasulullah.
Lepas tu Rasulullah kata, qala wa fi man jaa biha, kepada kamu juga Nuqadah. Summa amara biha fahulibat fadarrat, maka Nuqadah pun disuruh memerah susu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah minum habis kenyang dah susu bersemua ni tuan-tuan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sekali lagi. Rasulullah kata, Allahumma akthir mala fulanin lil mani'il alwan. Ya Allah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkau perbanyakkanlah harta lelaki yang pertama. Banyak tu biar banyak sampai melimpah ruah, sampai dia ni rasa semakin banyak semakin tak cukup. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'al rizqa fulani yawman biyawmin lilladhi ba'asa bin naqah, dan engkau berikan rezeki kepada lelaki yang kedua tadi ni, yang memberikan unta tersebut rezeki yang hari-hari tak putus. Tengok doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal lelaki yang pertama tadi tolak mentah-mentah permintaan Nabi. Maka apakah kesimpulan kepada hadis yang kedua yang dapat kita pelajari pada malam ini tuan-tuan? Buat baik sementara Allah nak terima amalan kita. Jangan kita ni very calculative, sampai kita nak berkira-kira. Nak keluarkan duit takut kalau belah duit kita makin kurang. Takut macam tu. Sebab apa? Jadi macam Fir'aun. Dah lama dah Allah bagi peluang kepada dia untuk buat baik. Last sekali Fir'aun ni ditenggelamkan di laut, dan kemudiannya ketika itu barulah nak keluar daripada mulutnya, amantu bi rabbi Musa. Selama ni berapa banyak dah Allah bagi peluang kepada dia, masa tu dah rugi. Jadi kita buat baik sebelum amalan tu dah tak terima dah. Bilakah masa yang Fir'aun itu ditenggelamkan? Pada 10 Muharram. Maka sebab itulah kita berpuasa pada 10 Muharram dan Tasu'a 9 Muharram. Kenapa 2 hari? Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok golongan-golongan Yahudi mereka berpuasa pada 10 Muharram. Jadi kalau orang tanya macam tu, kita jawab. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Yahudi di Madinah, "Kenapa kamu berpuasa pada 10 Muharram?" Kata Yahudi tersebut, "Ini adalah kami memperingati sepenuh hari Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun." Maka Nabi kata, "Kalau Nabi Musa, kami yang lebih berhak." Maka Nabi SAW kata, puasa Tasu'a dan Ashura, hari ke-9 Muharram dan 10 Muharram. Sebab apa? Nak membezakan dengan kita dengan Yahudi. Salah kalau kita puasa salah satu. Baru ni 10 Muharram lama lah. Tak salah lah. Allah. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang bakhil ini sifatnya akan selalu jadi tamak dan bimbang dengan harta dunia. Macam lelaki yang pertama tadi. Bahkan orang yang bakhil, tamak, kedekut, apa lagi macam-macam ni, pada hari akhirat kelak dia akan jadi orang yang sangat-sangat menyesal. Nabi SAW dia berdoa di atas angan-angan manusia tersebut. Macam hadis tadi. Orang yang pertama tadi dia takut unta dia makin sedikit, dia nak bagi kepada Nabi, dia takut. Kalau ditolak orang lain tak apa, tapi ditolak Nabi SAW. Sahabat yang lain berebut nak buat baik dengan Nabi, tapi dia tolak mentah-mentah. Nabi mendoakan apa yang angan-angan dia minta. Maka lelaki yang kedua, Nabi juga mendoakan angan-angan dia. Dia nakkan satu fadilat pada hari akhirat. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis satu lagi itu dia cerita tentang kenapakah orang kaya dimasukkan ke syurga sedikit lambat berbanding orang miskin. Bi arba'ina kharifan, 40 tahun. Hadis sahih juga. Bi arba'ina kharifan. Tapi kita kena faham betul-betul tuan-tuan. Bila kita belajar tentang ini, bukanlah Islam sangat anti kepada orang kaya. Salahnya tu. Islam sangat meraihkan orang yang kaya, tetapi sangat pemurah untuk agama Islam. Itu kita kena faham. Setengah orang dia tak jelas bab tu. Bila kita kata Islam tak suka kepada orang yang kaya, nanti dia akan tersekat di atas di pada hari akhirat kerana harta terlalu banyak. Betul, tetapi Islam tidak anti kepada orang kaya. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf, mereka ni orang kaya yang cukup. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada ayat yang ke-8 surah Al-Isra ini. Baik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwasa ini Quran itu menghidayah bagi segala jalan agama Islam yang betul. Sebab itulah Allah kata inna hadzal Qur'ana yahdi. Tugas Quran ini ialah memberi petunjuk kepada manusia yang betul-betul mengkaji tentang Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan baik-baik ayat Al-Quran 30 juzuk ini mempunyai 6,000 ayat lebih. Kalaulah kita mengkaji dengan teliti, seperti mana orang kafir mengkaji, dan akhirnya mereka sendiri tertarik dengan agama Islam, maka kita sebagai seorang Muslim sangat rugi bila diberikan Al-Quran kepada kita, kita ambil sebagai mengisi waktu lampang sahaja. Maka inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sifat Al-Quran ini ialah memberi hidayah kepada manusia yang betul-betul pegang betul-betul Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabir. Dan menyukai ia Al-Quran akan segala orang mukmin yang sebenar. Dan yang kedua ialah Al-Quran ini tuan-tuan bukan sahaja memberikan hidayah, tetapi memberikan satu good news, berita khabar berita gembira kepada orang yang betul-betul beriman. Betul-betul beriman, bahwasanya lagi yang beramal akan amalan yang soleh-soleh itu, bahawa bagi mereka itu pahala yang sangat besar, yakni syurga. Itu adalah simple bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pegang Al-Quran ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, maka janji Allah yang syurga. Simple saja. Tapi nak jadikan benda tu betul-betul tepat dengan ikhlas kita itu tuan-tuan, itu sangat susah. Maka memerlukan istiqamah kita kepada Al-Quran. Sebab apa dijanjikan syurga? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Sifat syurga itu Nabi kata ma la 'ainun ra'at. Kalau kita sendiri lihat syurga itu tuan-tuan, 'ainun la ra'at, tak boleh nak terjemahkan melalui pemandangan mata kita. Kalau hari ini kita pergi, kita duduk 20 tahun dah kawasan ni, mungkin di Bandar Seremban kita ingat satu-satu di manakah kedudukan Center Point, di manakah kedudukan Aeon Mall, di manakah kedudukan bangunan-bangunan yang pernah kita pergi, maka kita boleh terjemahkan kepada orang lain. Tetapi Nabi SAW kata bahwasanya syurga ini ma la 'ainun ra'at, tidak boleh diterjemahkan dengan mata walaupun kita melihat. Bahwasanya indah wala udhun sami'at, dengan kita duduk dengar hari ini tuan-tuan, tak sama dengan pemandangan kita nanti betapa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita nak ambil intipati bahwasanya Al-Quran satu sebagai hidayah, yang kedua ialah sebagai khabar berita gembira kepada orang yang beriman. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan mengkhabar ia akan segala orang yang tiada beriman dengan akhirat itu, telah kami sediakan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, yakni neraka. Ini tuan-tuan, simple orang cakap deal. Dari sudut macam mana tuan-tuan? Manusia yang tidak mahu beriman, Allah hantar ke neraka. Manusia yang mahu beriman, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia ke syurga. Nah, maka di sini dikatakan bahawasanya manusia yang tidak beriman di dunia, bil akhirati a'tadna lahum azaban alim, tempatnya adalah neraka. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ayat yang ke-11. Nah, dan mendoa oleh manusia dengan kejahatan atas dirinya dan ahlinya seperti doa kebajikan daripada gopohnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala nak cerita pada ayat ini, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia ini terlalu gopoh mendoakan keburukan seperti mana dia mendoakan kebaikan. Macam mana contohnya tuan-tuan? Sebagai contoh, kita lah ada anak 5-6 orang. Salah seorang tu mungkin degil lah. Nah,
Kata apa pun tak mau nak dengar. Last sekali ada satu peristiwa yang dia lakukan sehingga malu muka kita. Nah, selama ni berpuluh-puluh tahun kita berdoa, ya Allah perbaikilah akhlak dia apa semua. Tiba-tiba pada kali ini Allah uji kita dengan ujian macam tu. Kita pun kata, anak setan. Begitu macam. Kita kata, anak setan ni. Nah, maka Allah kata, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Allah Taala kata bahawasanya manusia ni dia suka terburu-buru untuk mendoakan, sangat gopoh mendoakan keburukan kepada orang lain. Nah, sebab itu dalam surah Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insan min ajal. Kami ciptakan manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia itu sifatnya gopoh. Gopoh dalam setiap perkara. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bukan setakat gopoh kepada berdoa, bukan itu saja, bahkan ada manusia gopoh dari sudut ibadah dia juga. Nah, bahkan suka mengeluh. Dalam surah Al-Ma'arij Allah kata, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sifat manusia ini apabila wa idza massahu khairu manu'a, diberikan kebaikan, dia dapat kebaikan tu, dia cepat lupa Allah Taala. Wa idza massahu syarru jazua, bila diberikan keburukan ataupun diuji dengan musibah macam-macam. Sebelum ni doa macam-macam, tiba-tiba kali ni dia pun makin banyak berdoa kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia diberikan kesusahan, baru dia nak banyak ingat Allah Taala. Bila diberikan kesenangan, tak ada ujian, maka dia makin lama makin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, dia bersama Nabi nak laksanakan haji. Nabi laksana haji ni tuan-tuan sekali sahaja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Allah Taala izinkan sekali sahaja. Maka dalam ramai-ramai para sahabat yang dapat naik unta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dua orang. Siapa dia? Ibnu Abbas, sepupu Nabi sendiri, dan yang kedua anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Maka Nabi pun bertolaklah nak menunaikan haji. Sampai sahaja di Arafah, Nabi dengar suara yang zajran syadid, suara yang riuh hendak, suara yang kita dengar apa lemah. Nah, lepas tu dengar lagi macam ada pukulan-pukulan kepada binatang. Wasatan lil ibil, ada satu suara yang macam binatang kena pukul kuat-kuat. Dan kemudian Nabi pun Nabi mengangkatkan pada rotan unta tersebut. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, alaikum bis sakinah. Nabi kata, tenang, kamu semua kena tenang, kita nak buat ibadah. Fa innal birra bil idha. Nabi kata bahawasanya kebaikan kita tidak dapat laksanakan dengan keadaan riuh rendah, dengan keadaan gopoh. Itu dipanggil sebagai gopoh dalam ibadah. Macam nak datang surau lah, naik motor tiba-tiba dengar imam baca wati ni wazaitun, kita pun naik selapak sikit tu, daripada jauh dekat dengar wati ni wazaitun, ini kena press kuat sikit. Sampai dekat surau, dengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terjun tu tuan-tuan motor, campak motor tak sempat tungkat. Nah, selipar pun sebelah masuk ke dalam surau, sebelah kat luar surau. Kenapa? Gopoh nak ibadah. Maka tenang dalam ibadah. Kenapa? Fa innal bir, kebaikan itu tidak akan sampai melainkan dalam keadaan yang tenang. Nah, salah kita lah. Kenapa? Kerana datang ke sualapan. Itu. Baik. Dan hadis yang kedua, yang mana Sayyidina Umar cerita bahawasanya manusia yang gopoh di dalam jihad. Tadi kita belajar dalam ayat ini, manusia yang gopoh dalam berdoa benda yang buruk kepada manusia lain. Sekali baru dalam hidup ni Allah hantar orang khianat dia, terus berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah turunkan bala kepada dia. Doa yang buruk, tak baik.
Ketika pada perang Khaybar, Islam lawan dengan Yahudi, maka perang bermula, umat Islam menang. Sayyidina Umar dan juga para sahabat yang lain serta Nabi SAW selesai sahaja peperangan tersebut, maka masing-masing pun pergi cari sahabat-sahabat yang syahid. Maka jumpa sahabat ni, kata dia ni syahid. Jumpa sahabat ni, dia ni syahid. Jumpa sahabat ni, dia ni syahid. Dalam ramai sahabat tu tiba-tiba Rasulullah SAW kata, dia ni bukan syahid. Kalla inni ra'aituhu finnar. Aku melihatkan, Allah Subhanahu wa taala memberi aku penglihatan, dapat melihat lelaki ini berada di dalam neraka. Sedangkan jihad fi sabilillah. Lalu para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Kerana lelaki tadi sebelum dia mati, dia sempat, orang kata, ambil cepat-cepat satu selendang daripada pihak musuh. Kan kalau perang ni dia ada harta ghanimah. Bila harta ghanimah ni dibahagikan selepas daripada peperangan, maka sahabat tadi yang Nabi kata dampak dia berada dalam neraka kerana dia mencuri selendang tersebut sebelum harta ghanimah dibahagikan. Dia takut kot-kotlah lepas ni dia tak dapat selendang yang diminat tersebut. Ni tuan-tuan. Maka Nabi kata, kalla inni ra'aituhu finnar. Orang yang gopoh tadi tu, kerana nak bolot tamak kepada harta, tamak kepada dunia, maka jihad fi sabilillah itu tidak diterima. Dalam hadis kata. Maka disuruh Sayyidina Umar laungkan kepada sahabat yang la yadkhulul jannah illa almu'minun, bahawasanya tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang mukmin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi sikit lagi. Masuk waktu dah kah? Masuk dah. Sikit lagi lah. Wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair, dan berdoa oleh manusia dengan kejahatan atas dirinya dan ahlinya seperti doa kebajikan daripada gopohnya. Wa kana al insanu ajula, dan adalah kejadian manusia itu gopoh pada segala kerjaannya, hingga doa atas dirinya, ahlinya ketika kena susah hati tiada sabar dan runding akhir kerjaannya. Ni tuan-tuan, sifat manusia yang gopoh tadi. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, dan telah kami jadi akan malam dan siang itu dua alamat yang menunjuk atas kekuasaan kami. Allah Ta'ala jadikan siang dan malam ni, berpuluh-puluh tahun kita hidup atas dunia ni, siang dan malam tu bersilih ganti, kita pun tak ingat berapa kali dah. Maka Allah kata wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Allah nak tunjukkan satu bukti bahawasanya kekuasaan yang tidak ada pada manusia ialah menjadikan siang dan malam, supaya manusia liulil albab melihat, wa yatafakkarun berfikir bagaimana ciptaan Allah yang tidak ada manusia yang lain boleh tandingi. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, maka kami hapus akan cerah malam dengan kelam supaya berdiri manusia padanya, mengambil istirahat pada waktu malam. Allah jadikan malam ini supaya waktu yang istirahat setelah seharian penat bekerja. Dan kami jadi cerah siang itu tempat lihat dengan mata sebab cerahnya. Allah jadikan cerah pula untuk melihat, untuk manusia melihat, cari rezeki di atas muka bumi. Litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kamu tuntut akan kurnia rezeki daripada Tuhan kamu dengan berbuat kerja pada siang hari. Walita'lamu 'adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu ketahui bilangan tahun dan hisab, bulan dan waktu. Ini tuan-tuan, kalaulah tidak ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni siang dan malam, maka tidak ada kalender. Macam mana kita nak bezakan hari ini, hari esok, hari lusa? Sebab itulah tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang tidak ada faedah. Semuanya berfaedah. Semua ada function-functionnya, kegunaan-kegunaan sendiri. Wa kulla syai'in fassalnahu tafdila, dan akan tiap-tiap satu kerjaan dunia dan agama itu telah kami tafsil, yakni ada sebabnya, akan sebagai tafsil yang nyata.
Maka kalau manusia mencari, duduk saja tengok, apa Allah tu cipta nyamuk, sedangkan ketik kita sampai jadi denggi, mudarat tu oleh kita. Tahu tu ni etis dia berfikiran macam tu. Golongan yang tidak bertuhan. Dia pernah saya dengar di YouTube perbahasan dengan budak-budak remaja lagi tuan-tuan. Mengaji pandai, peringkat sampai master, accountant apa semua saya tengok. Maka dia kata, aku tanya kau, kenapa Allah Ta'ala buat nyamuk? Sedangkan nyamuk ni dia ketik orang, dia tak ada function. Adakah kita boleh tangkap, kita goreng, kita makan ramai-ramai? Tak. Dia kata macam tu. Cuba kau fikir lagi. Nah, maka ayat inilah yang menjelaskan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Allah Ta'ala jadikan sesuatu, walaupun nyamuk tadi tuan-tuan, kalaulah kena ke nyamuk Aedes, denggi ke, kita kena. Nah, maka kalau manusia nak cari betul-betul apakah sebabnya, kalau tak jumpa, itu salah manusia. Setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebab. Dalam surah Al-Qasas, muka surat 394. Qul ara'aytum in ja'alallahu sarmada in ja'alallahu lakumul laila wan nahara sarmada. Kalau sekiranya Allah Ta'ala cerita pada itu, saya tengok. Sekiranya Allah Ta'ala jadikan malam itu tidak ada siang, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Allah tanya dalam ayat tersebut. Allah tanya dan jawapannya kita dah ada, cuma nak meyakinkan keimanan kita. Allah tanya, siapakah yang boleh mendatangkan cerah kepada malam tersebut? Makna kata apa? Cabaran kepada manusia yang sering mempersoalkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah jadikan malam, ada tak mana-mana manusia di atas muka bumi ni boleh tukar pada waktu tersebut malam jadi siang? Ayat yang kedua pula Allah kata, sekiranya Allah jadikan siang. Nah, Allah jadikan siang sampai bila-bila? Ada tak manusia-manusia di atas muka bumi ataupun Tuhan yang kamu sembahkan boleh datangkan kepada manusia yang lain, datangkan malam? Tak boleh. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan yang boleh ditandingi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan. Nah, saya rasa setakat tu dululah. Ayat seterusnya, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memurniakan kefahaman kepada kita, menurunkan kebaikan kepada kita, kesihatan yang baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Tidak lain tidak bukan, tugas saya menyampaikan ini bukan untuk tuan-tuan saja, bahkan untuk muhasabah diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang, yang lemah, yang dhaif itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.